Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Arzwani binti Mat, nombor matrik 278082. Saya di kumpulan 5 akan membentangkan definisi pengurusan. Maksud pengurusan dari segi Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah perihal iaitu kerja menguruskan sesuatu syarikat, badan perniagaan dan pentadbiran seperti surau ataupun masjid. Pengurusan ini mempunyai 4 proses. Yang pertama, proses merancang merupakan proses menetapkan matlamat dan menentukan bagaimana untuk mencapainya. Bagi proses mengorganisasi pula, merupakan proses mengatur tugas, orang dan sumber lain untuk menyelesaikan sesuatu kerja. Seterusnya, proses memimpin merupakan proses memotivasi, mengarahkan dan mempengaruhi orang untuk bekerja dengan lebih keras bagi mencapai matlamat. Akhir sekali ialah proses mengawal, iaitu proses memantau prestasi, membuat perbandingan terhadap tujuan dan mengambil tindakan dalam memperbetulkan sesuatu mengikut keperluan. Kata kerja mengurus iaitu management merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Itali iaitu managere yang bermaksud menangani. Kata nama ini diterbitkan daripada perkataan Latin iaitu manus yang bermaksud tangan. Perkataan management yang berasal dari bahasa Perancis ini telah banyak mempengaruhi perkembangan maksud perkataan bahasa Inggeris management pada abad ke-17 dan 18. Berdasarkan pendapat Mary Parker Follett, pengurusan adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang. Seseorang dapat memikirkan pengurusan sebagai fungsional iaitu sebagai tindakan untuk mengukur kuantiti secara berkala dan menyesuaikan beberapa rancangan awal bagi mencapai tujuan yang diinginkan. Bagi pendapat James A.F. Stoner pula, pengurusan ialah proses merancang, mengorganisasi, memerhati dan membimbing semua anggota organisasi dan penggunaan sumber bagi memastikan organisasi mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan. Pengurusan ini mempunyai 4 tahap dan bidang. Tahap yang pertama ialah pengurus atasan iaitu membuat keputusan jangka panjang mengenai semua arah organisasi secara menyeluruh dan menetapkan objektif, dasar dan strategi untuknya. Untuk tahap kedua pula, pengurusan tengah. Mereka bertanggungjawab untuk menyampaikan tujuan strategik yang dikembangkan oleh pengurusan kanan hingga pengurusan barisan hadapan. Mereka menentukan dan membincangkan dasar-dasar penting untuk pengurus yang lebih rendah. Seterusnya, tahap ketiga iaitu pengurus barisan pertama membuat keputusan operasi jangka pendek, mengarahkan tugas harian kaki tangan bukan pengurusan. Tahap yang terakhir ini ialah ketua pasukan iaitu bertanggungjawab untuk memudahkan aktiviti pasukan untuk mencapai hasil utama. Antara contoh pengurusan ialah membuat strategi iaitu merancang sesuatu tindakan untuk mencapai objektif dan matlamat. Seterusnya, kepimpinan di mana mempengaruhi dan memotivasi ahli-ahli untuk bekerja dengan lebih baik bagi mencapai sesuatu matlamat. Seterusnya, pengurusan pemegang kepentingan merupakan wakil pasukan seperti eksekutif, unit perniagaan, pelanggan, pekerja, pengawal selia, komuniti dan pelabur. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Arzwani binti Kamarudin, nama matrik 278294. Saya akan menceritakan apa itu organisasi. Menurut kajian dalam pengurusan edisi ke-19 oleh Kinnicky and Williams, organisasi didefinisikan sebagai sekumpulan manusia yang melakukan tugas secara bersama-sama untuk mencapai matlamat organisasi yang sama. Organisasi terbahagi kepada 3, iaitu organisasi keuntungan, organisasi bukan keuntungan dan organisasi manfaat bersama. Organisasi juga boleh dimaksudkan sebagai satu unit sosial terdiri daripada manusia yang saling bergantungan, saling memerlukan serta saling bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan matlamat seseorang individu, kumpulan dan organisasi tercapai. Pergerakan yang aktif, sempurna dan tersusun hanya dapat diwujudkan apabila adanya hubungan yang baik dan kukuh dalam sesebuah organisasi. Terdapat beberapa ciri yang perlu diwujudkan untuk memastikan keberkesanan organisasi tersebut seperti pengawasan, penyelarasan dan pengawalan untuk setiap aktiviti yang akan dijalankan serta penjelasan yang jelas dan nyata kepada pihak kaki tangan. Ia bertujuan untuk memastikan aktiviti dalam organisasi berjalan dengan lancar dan teratur seperti yang dibincangkan.
Dalam sesebuah organisasi, mereka mempunyai hala tujuan tersendiri, seperti tujuan, strategi serta matlamat organisasi. Pada kebiasaannya, pihak pengurusan atasan yang akan menetapkan tujuan, strategi untuk memastikan matlamat dapat dicapai. Hubungan yang wujud antara komponen dan kedudukan dalam struktur organisasi adalah saling bergantungan dan mempunyai kepentingannya. Sebagai contohnya, setiap komponen saling mempengaruhi dan di akhirnya ia akan mempengaruhi organisasi tersebut secara menyeluruh. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, apa itu misi? Okey, misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Mami Monster Sendirian Berhad adalah syarikat yang akan kami bangunkan suatu hari nanti di Malaysia. Selain itu, dengan minat dalam pembuatan, pemasaran dan pengedaran makanan, ringan, minuman dan produk lain yang bakal mengeksport ke sekitar 100 negara di peringkat antarabangsa dengan slogan Dunia Rasa Baik dengan Mami. Tambahan lagi, produk mi segera Mami dari syarikat kami nanti akan mempunyai pelbagai variasi dan inovasi selaras dengan permintaan masyarakat pada hari ini. Seterusnya, syarikat Mami Monster Sendirian Berhad juga mempunyai misi, iaitu misi syarikat kami adalah untuk menyebarkan kebahagiaan dan kegembiraan melalui pengalaman makanan Mami Monster yang dimakan oleh pelanggan. Selain itu, misi kami juga adalah untuk menjadi penjelajah bumi putra dalam inovasi makanan snack di dalam negara dan luar negara yang akan menjadi rangkaian makanan halal, bersih serta sedap dinikmati hingga tidak dapat dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Imran, Matrix 279051. Di sini saya ingin menerangkan apakah itu visi syarikat kami. Seperti yang anda dapat lihat, visi kami bukan hanya berusaha mendapatkan keuntungan, duit ataupun profit, tetapi kami juga ingin membina masyarakat dan juga seluruh negara di mana dengan syarikat kami akan mengambil masyarakat tempatan serta tidak memberi penekanan kepada masyarakat luar, di mana dalam masa mereka bekerja, kami juga turut menekankan atau menerapkan nilai-nilai secara bermasyarakat ataupun komuniti itu sendiri. Yang kedua, kami ingin membuat atau menghasilkan sejenis makanan di mana bukan hanya rasa yang menjadi perkara utama, tetapi kami juga memberi penekanan terhadap kualiti, harga yang berpatutan dan juga mudah dijumpai di mana saja anda berada. Yang ketiga, syarikat kami bertujuan untuk mengiklankan atau menempatkan produk-produk kami di kedai-kedai yang berhampiran dengan anda. Yang keempat, visi yang syarikat kami miliki bukan hanya untuk 20 ataupun 30 tahun saja, tetapi visi kami ini akan kekal selama-lamanya selagi mana ia berpatutan dengan syarikat serta situasi semasa. Yang kelima dan yang terakhir, sekiranya pekerja ataupun tampuk pimpinan syarikat kami ini berubah, yang semestinya akan berubah pada masa akan datang, visi, misi serta objektif yang kami telah tetapkan pada hari ini akan tetap berdiri teguh serta terus berjalan dan akan dilaksanakan secara tulus dan penuh bertanggungjawab oleh pimpinan yang akan datang. Objektif perniagaan kami yang pertama adalah meluaskan pasaran Mami Monster ke seluruh Semenanjung dan menembusi pasaran di luar negara dengan sentiasa mengadakan promosi dan pengiklanan di media utama seperti televisyen dan radio agar dikenali orang ramai. Manakala objektif kami yang kedua ialah mempelbagaikan variasi makanan dan minuman dalam 5 kategori seperti snack, mi segera, minuman susu kultur dan biskut mengikut cita rasa orang ramai supaya dapat memberi kepuasan kepada mereka serta sambutan yang menggalakkan. Manakala objektif kami yang ketiga ialah memberikan kualiti dan jaminan produk yang terbaik dengan penggunaan teknologi yang berkualiti tinggi bagi menghasilkan proses pengeluaran bermula daripada proses penghasilan produk sehingga proses pembungkusan selaras keperluan industri bagi menjaga kualiti produk, kebersihan dan keselamatan makanan. Manakala objektif kami yang terakhir adalah menyediakan kumpulan pengurusan dan sokongan yang komited, cekap dan berdisiplin untuk memastikan operasi perniagaan
dapat berjalan dengan lancar. Terdapat 3 perancangan yang telah digunakan. Pertama, perancangan strategik iaitu meningkatkan persepsi kualiti terhadap produk Mami. Pengurus produk perlu meningkatkan persepsi kualiti untuk semua keluaran produk Mami dengan cara menitikberatkan penghasilan ramuan, formulasi dan pembungkusan produk yang lebih baik. Hal ini akan dilakukan sebagai sebahagian daripada perubahan produk bermusim. Dengan terhasilnya produk Mami yang berkualiti dapat meningkatkan penilaian yang baik di laman web e-dagang. Kedua, lancarkan keluaran terbaru dari produk Mami. Tidak dinafikan lagi para pengguna lebih gemar dengan produk organik terutama golongan kanak-kanak. Oleh itu, Mami dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan menghasilkan potato chips yang dihasilkan dari kentang organik. Mami juga harus mempertimbangkan untuk menghasilkan minuman dan jus yang diperbuat daripada buah-buahan organik dan lain-lain. Meningkatkan pengiktirafan jenama dan menambah pengikut di media sosial. Pasukan pemasaran perlu mempromosikan jenama Mami menggunakan cara pengiklanan, promosi acara, pemasaran langsung dan paparan barang dagangan di kedai. Seterusnya, perancangan taktikal. Pasukan pemasaran telah membuat rancangan strategi untuk mendapatkan 12,000 pengikut baru di setiap platform media sosial dan memaparkan barang dagangan di kedai. Oleh itu, perancangan taktik adalah pasukan pemasaran akan menghasilkan iklan daripada produk Mami setiap minggu bagi mendorong orang untuk menyukai dan mengikuti syarikat kami di media sosial. Pasukan pemasaran akan menerbitkan 5 siaran media sosial baru setiap minggu untuk meningkatkan penglibatan dan pertumbuhan keseluruhan. Pasukan pemasaran akan menghasilkan 1 video langsung dalam seminggu yang mewakili produk baru kami. Pasukan pemasaran akan memantau analisis platform untuk memastikan bahawa aktiviti media sosial terus meningkat. Pasukan pemasaran akan menulis 2 catatan blog berkaitan produk Mami dalam seminggu untuk dikongsi di media sosial. Untuk menggunakan akses luas ke pasaran sasaran, Mami perlu diakses dan perlu memastikan stok yang cukup untuk pelanggan. Saluran pengedaran Mami adalah seperti membekalkan produk ke pasaran yang besar, bahan makanan dan penjualan langsung. Ketiga adalah perancangan operasi iaitu melibatkan pengurus barisan pertama mengikuti kursus. Hal ini dikatakan demikian kerana dapatlah mereka mendalami ilmu pengetahuan kemahiran yang lengkap serta berkesan dalam kerja-kerja proses pengeluaran produk dengan tenaga pengajar yang berpengalaman dalam kursus tersebut. Selain itu, dapat membantu mereka dalam kemahiran penggunaan bahan, peralatan atau mesin yang canggih bagi meningkatkan kualiti proses pengeluaran yang efisien. Apabila para pengurus ini telah mahir dalam ilmu yang diperolehi daripada kursus tersebut, kesannya adalah mereka dapat memastikan proses pengeluaran akan menjadi lebih pantas, strategi penghasilan produk yang berkualiti tinggi dan dijamin selamat digunakan oleh pengguna. Secara langsung, hal ini mampu menarik kuasa beli pengguna dengan drastik dan membawa keuntungan yang lumayan kepada organisasi pengeluaran Mami. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Wasiti Rizawandis binti Wan Mahmud, nombor matrik 278-402. Hari ini saya akan terangkan tugas dalam organisasi. Pertama adalah CEO. CEO hanyalah terlibat dalam merancang strategi dan visi syarikat kerana CEO hanya melakukan kepada lembaga pengarah syarikat sedangkan seorang pengarah urusan mengambil pesanan dari ketua pegawai eksekutif. CEO yang bertindak sebagai pemimpin atau komunikator untuk syarikat dan melaksanakan perubahan dalam organisasi. CEO bertanggungjawab dalam memaksimalkan harga saham, harga pasaran atau pendapatan atau elemen lain. Ini adalah kerana CEO secara langsung mempunyai kawalan ke atas presiden, ketua eksekutif, CEE dan pengarah urusan. Tanggungjawab CEO ini ditentukan oleh Dewan Pengarah yang berdasarkan struktur undang-undang organisasi yang boleh mereka jangkau dan pemberian kuasa rasmi. Biasanya tanggungjawab ketua pegawai eksekutif atau ketua pegawai eksekutif pembuatan keputusan, menyusun strategi dan isu-isu dasar utama bersama dengan menjadi pengurus atau melaksana. Sebagai pemimpin syarikat, dia mendorong perubahan dalam organisasi dan memotivasi pekerja. Pengarah urusan adalah yang paling bertanggungjawab dalam operasi harian syarikat atau organisasi serta bahagian korporat. Pengarah urusan diberikan kuasa yang besar untuk pengurus hal ehwal syarikat. Tetapi kekuatan besar ini adalah tidak termasuk dengan tindakan pentadbiran yang bersifat rutin seperti menandatangani cek atau berkongsi cek. Pentadbiran yang bersifat rutin seperti menandatangani cek atau berkongsi cek. Pengarah urusan perlu bertanggungjawab untuk menguruskan fungsi setiap hari dalam organisasi untuk melaporkan kepada CEO mengenai kemajuan dan peningkatan yang diperlukan dalam organisasi. Seterusnya ialah pengarah eksekutif adalah dalam organisasi iaitu aktiviti kaki tangan penyelesaian masalah kewangan, komersial, masalah pentadbiran dan juga perniagaan. Ini adalah kerana pengarah eksekutif diganti oleh pengarah umum. Pengarah eksekutif adalah peranan yang kedua penting dalam syarikat ini kerana mempunyai hak untuk menandatangani dan bertindak bagi pihak syarikat. Hal ini kerana beliau membangunkan rancangan jangka panjang bagi pembangunan syarikat. Pengarah eksekutif juga menyediakan pesanan yang berkaitan dengan kerja kaki tangan serta mengawal
transaksi dan ketua pegawai operasi adalah untuk mengarahkan, mentadbir dan juga menyelaraskan aktiviti-aktiviti operasi dalaman organisasi selaras dengan dasar-dasar matlamat dan juga objektif yang ditubuhkan oleh pegawai eksekutif dan lembaga pengarah. Eksekutif kewangan pula menguruskan pendapatan perbelanjaan pelaburan dan transaksi wang lain supaya organisasi ini memberikan keuntungan. Ini adalah kerana 1/3 daripada mereka bekerja untuk syarikat kewangan dan insurans. Malah majikan lain termasuk dalam perkhidmatan saintifik dan teknikal pembuatan dan kerajaan. Eksekutif kewangan menguruskan pendapatan perbelanjaan, pelaburan dan transaksi wang lain supaya organisasi mereka tetap menguntungkan. Kira-kira 1/3 daripada mereka bekerja untuk syarikat kewangan dan insurans, manakala majikan besar lain termasuk perkhidmatan saintifik dan teknikal pembuatan dan kerajaan. Mereka menghasilkan dan menganalisis laporan kewangan seperti penyata aliran tunai dan unjuran keuntungan, menentukan cara meningkatkan prestasi kewangan dan memastikan organisasi mereka memenuhi semua standard, peraturan dan undang-undang yang berkaitan. Seterusnya ialah eksekutif pentadbiran, juga dikenali sebagai pembantu eksekutif kepada ahli pasukan peringkat eksekutif. Lebih banyak daripada penyambut tetamu atau setiausaha, eksekutif pentadbiran bertanggungjawab untuk pelbagai tugas termasuk mengekalkan kerahsiaan di antara pasukan peringkat eksekutif dan mewakili organisasi kepada perniagaan lain di peringkat eksekutif. Eksekutif pentadbiran bekerja dalam pertubuhan sederhana dan besar di kebanyakan industri. Tanggungjawab sedemikian termasuk menyulap panggilan telefon, mengadakan mail dan menawarkan nasihat pentadbiran. Tanggungjawab pentadbiran kadang-kadang boleh melampaui perniagaan dan bertindih kepada bantuan peribadi. Sebagai anggota pasukan eksekutif yang sangat dihormati, eksekutif pentadbiran boleh bergantung kepada keperluan peribadi harian. Akhir sekali ialah eksekutif pemasaran dan jualan. Bertanggungjawab memasarkan dan membuat jualan produk syarikat secara online dan offline, membuat call pada prospek yang berminat, menjawab segala pertanyaan pelanggan di Facebook dan WhatsApp, menguruskan akaun media sosial syarikat seperti Facebook, Instagram, Page dan lain-lain, menjawab SMS, WhatsApp, DM Instagram, DM Facebook, call dan lain-lain, boleh melakukan online video dan copywriting, pandai mengambil gambar dan edit gambar, mengambil butiran tempahan dari pelanggan ke dalam sistem syarikat, bekerjasama secara berkumpulan untuk mengejar target individu dan kumpulan menghantar laporan kerja harian kepada pengurus mengikut segala SOP syarikat yang telah ditetapkan. Selamat sejahtera Doktor. Nama saya ialah Dineshwari Anak Perempuan Simasalam. Nombor matrik saya ialah 281723. Saya ingin membentangkan bahagian saya iaitu kepimpinan. Definisi kepimpinan. Kepimpinan merujuk kepada kemampuan untuk mempengaruhi, mengubah dan menjalankan kawalan terhadap tingkah laku orang lain dalam satu kumpulan untuk mencapai matlamat sesuatu organisasi. Hal ini adalah sangat penting untuk memiliki kebaikan untuk sesuatu perniagaan kerana ahli kumpulan hanya akan mengikuti pemimpin yang baik dan bertindak balas terhadap arahan mereka. Terdapat beberapa kepentingan kepimpinan. Yang pertama ialah pemimpin dapat mempengaruhi tingkah laku orang bawahannya. Hal ini dikatakan demikian kerana seseorang pemimpin dapat memberi kesan kepada orang bawahannya dengan kemampuan kepimpinan yang dimilikinya. Selain itu, pemimpin yang cekap dapat membawa mereka di bawah kawalannya sehingga mereka berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan kecemerlangan kepada syarikatnya. Fungsi seterusnya ialah pemimpin dapat menyelesaikan konflik dengan berkesan. Seorang pemimpin harus menyelesaikan pelbagai jenis konflik dengan berkesan. Sekiranya pemimpin mengabaikan masalah tersebut, ia akan mempengaruhi produktiviti syarikat, komunikasi dan mewujudkan suasana yang negatif dalam kalangan pekerja. Pemimpin juga perlu memberikan kebebasan kepada pengikutnya untuk menyatakan pandangan mereka. Akhir sekali, pemimpin juga dapat memotivasikan dan membimbing orang bawahannya. Pemimpin perlu mengenal pasti keperluan setiap ahli kumpulannya serta menunaikannya. Sekiranya pemimpin berjaya memenuhi keperluan mereka, sudah pasti orang bawahan akan memberi kerjasama dengan baik untuk mencapai matlamat syarikat. Pemimpin juga perlu mengagihkan tugasan dan membimbing mereka sepanjang kerja. Pemimpin hendaklah memotivasikan orang bawahannya pada setiap hari agar dapat mengembangkan syarikat Mami Monster ini. Jelaslah bahawa
kepimpinan adalah merupakan faktor yang penting dalam memastikan kecekapan dan keberkesanan dalam syarikat Mami Monster ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Raja Rajeshwari Audiar, matrik nombor 2792336. Hari ini saya menerangkan tentang pengawalan. Pengawalan ialah salah satu proses yang berlaku terakhir dengan pemilihan maklum balas sebagai panduan untuk membuat perancangan yang strategik pada penghasilan produk. Terdapat 3 tahap kawalan iaitu kawalan strategik, iaitu pelaksanaan dilakukan oleh pengurusan atasan syarikat Mami. Kawalan teknikal merujuk kepada penilaian berkaitan dengan perancangan teknikal di jabatan serta membuat pembetulan jika perlu dan memantau hasil proses penghasilan syarikat Mami. Kawalan operasi pula memberi maklum balas kepada syarikat Mami berkaitan jangka masa panjang dan jangka masa pendek yang berkesan. Jenis-jenis kawalan. Kawalan dalaman. Kawalan dalaman terdiri daripada audit dalaman. Audit dalaman syarikat Mami merujuk kepada kerja-kerja pengauditan yang dilakukan oleh juru audit dalam syarikat untuk kegunaan dan organisasi Mami. Kawalan luaran pula, kerja-kerja audit yang dilakukan oleh juru audit yang dibayar oleh syarikat Mami secara kontrak. Kaedah kawalan terdapat 3 iaitu kaedah kawalan awalan dibuat sebelum sesuatu aktiviti pengeluaran dilakukan oleh syarikat Mami. Kaedah kawalan semasa dilakukan apabila sesuatu proses pengeluaran berjalan. Kaedah kawalan selepas pula melibatkan penilaian maklum balas sebagai produk Mami yang telah disiap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Norazul Syakila binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 277690. Bahagian yang terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, syarikat Mami Sendirian Berhad merupakan syarikat yang berusulkan makanan segera. Sebagai contoh, mi segera, kerepek ubi kentang seperti Mr. Potato, keropok Mami dan lain-lain. Syarikat Mami mempunyai visi, misi dan objektifnya yang tersendiri. Syarikat Mami mempunyai pengurusan teratur dalam pembahagian tugasan masing-masing. Syarikat Mami bermatlamat untuk meningkatkan lagi kualiti dan melonjak naik dalam pemasaran produk makanan. Sekian, terima kasih.